Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pelayar yang saya hormati sekalian. Selamat datang kembali ke episod yang kelima dalam TikTok, Tik Surah, Talk Santun Suara Remaja Milenial, di mana sama-sama kita akan perhatikan isu-isu semasa yang sedang berlegar di kalangan remaja. Dan bukan itu saja, tuan-puan, kita akan sama-sama perhatikan apakah solusi, apakah jawapan yang kita boleh hasilkan daripada Al-Quran, iaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kali ini kita ada satu tetamu yang sangat istimewa dalam kita nak membincangkan satu topik yang tak asing lagi yang kita dengar dalam kalangan remaja. Tapi izinkan saya untuk nak berkongsi dengan tuan-puan ataupun memperkenalkan dengan tuan-puan sidang pelayar sekalian. Siapakah tetamu kita pada hari ini? Saya memperkenalkan saudari Nurus Saadah binti Ahmad Suhaim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah saya Hifzi Zaim bin Zamri, Da'i Muda, Yadim Zaim Zamri akan bersama-sama dengan saudari Saadah membincangkan satu topik yang sangat-sangat best. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan ada satu rintihan surat yang telah ditulis oleh salah seorang remaja yang kita akan sama-sama dengarkan. Boleh ke saya bacakan dulu, Saadah? Okey, baik. Suara hati anak muda, aku pesakit skizofrenia. Betul sebutan tu? Betul. Okey. Tepat. Panggil aku Syira. Usia aku baru sahaja memasuki 21 tahun. Aku pernah belajar di IPT namun tidak dapat aku teruskan pengajian kerana sakit yang aku alami. Sejak kecil aku suka bersendiri. Walau aku ada abang dan adik, aku lebih suka berada dalam duniaku sendiri, bermain seorang. Aku pelajar cemerlang. Keputusan SPM yang bagus membawa aku ke universiti. Ada beberapa perkara berlaku dalam keluargaku sehingga aku rasa terasing dalam keluargaku sendiri. Sejak di akhir tahun pertama, aku mula mendengar suara-suara yang berbisik di telinga aku. Sehinggalah aku mula mencederakan diri sendiri dan dihantar ke hospital. Menarik ni. Okay. Doktor mengesahkan aku menghidap skizofrenia sejak kecil dan semenjak itu, aku sering sakit dan tidak mampu untuk meneruskan pengajian ini lagi. Sehingga saat ini, hidup aku amat bergantung pada ubat. Kadang-kadang, aku hilang harapan. Hidup aku terasa kelam. Ketika rakan sebaya aku graduate dari universiti, aku tiada apa-apa. Mungkin ibu ayah kecewa dengan aku. Dan rakan-rakanku ada yang bercinta serta akan mendirikan rumah tangga. Tapi aku perlukan kata-kata semangat agar tidak merasa keseorangan dan tidak putus harapan. Subhanallah, ini salah satu rintihan yang kita namakan sebagai syirah dalam surat ini. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, ini bukan satu kes yang asing. Ramai yang menghadapi satu situasi ataupun cabaran yang sedang dihadapi, iaitu berkaitan dengan mental health issues. Sebab itu tajuk yang kita nak bawakan dalam episod yang kelima kali ini adalah berkaitan dengan You Are Loved. Maksudnya kita semua disayangi. Ada orang yang sayangi kita sebenarnya. Dengan itu kita bawakan salah seorang tetamu kita untuk menceritakan serba sedikit pengalaman beliau, saudari Saadah, berkaitan dengan mungkin ada sisi-sisi kehidupan berkaitan dengan tajuk ni ataupun masalah yang diberikan. Okey, baik. Now the stage is yours. Saya akan membentangkan ataupun nak memberi sedikit soalan dan harapnya mungkin saudari akan menceritakan apakah yang kita boleh sama-sama kupas berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sedia? Sedia. Okay, Saadah, soalan yang pertama lebih kepada bila mana kita baca surat tu tadi kan, rintihan bagaimana cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh Syirah tadi. Adakah sisi-sisi kehidupan ataupun masalah yang dihadapi Syirah ini mungkin terkait dengan kehidupan saudari sendiri? Mungkin ada, mungkin tak ada. So mungkin boleh dikongsikan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Zaim. Betul? Saya. Okey. Masya Allah, sejak ayat pertama saya baca tu, saya rasa ni cerita Syirah ke cerita saya. Cuma beza dia, Syirah ni dia sakit skizofrenia, tapi saya bermula sakit mental ni dengan major depressive disorder. Major Depressive disorder. Ya. Masya Pernah Allah. dengar? Ini first time ni dengar. First time. Okey. Major depressive disorder kalau diikutkan dalam statistik kesihatan mental antara penyakit yang paling tinggi lah dalam kalangan sakit yang lain. Jadi kalau nak kata ada ciri yang sama, macam saya cakap ni memang rasa macam tu cerita saya. Daripada kecil kita melalui satu fasa. Macam saya sendiri, saya memang bermula dengan kisah childhood history saya lah. Childhood history saya ada
yang dibawa sehingga ke besar yang menyebabkan saya suka menyendiri, saya suka mengasingkan diri daripada kawan-kawan, daripada keluarga, saya banyak duduk dalam bilik, saya banyak duduk dekat asrama pun hanya duduk dalam bilik lah, tak bergaul dengan kawan-kawan, sehinggalah masuk sekolah menengah dan sehingga saya menyambungkan pelajaran ke luar negara. Jadi sewaktu itu saya menyambungkan pelajaran ke Mesir. Masya Allah. Mesir dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang perubatan sepatutnya 3 tahun. Tetapi disebabkan saya didiagnose mempunyai major depressive disorder tu, saya tak mampu untuk meneruskan pengajian saya dan kemudian saya berhenti belajar dan pulang ke Malaysia. Sempat habis belajar tak kira tak sempat habis lah 3 tahun dan kemudian berhenti belajar dan sambung di Malaysia. Subhanallah. Kemudian apabila kita sambung di Malaysia, Alhamdulillah dengan izin Allah saya menyambungkan pelajaran ke dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di Kelantan. Kemudian cantiknya Allah susun kan, sebab ni bila Zaim kata kita nak kaitkan dengan Al-Quran, saya seronoklah untuk kaitkan dengan takdir Allah kan. Apabila saya pulang ke Kelantan, saya sambung dalam pendidikan awal kanak-kanak, bidang kanak-kanak kan, kita boleh relate banyak dengan zaman kanak-kanak tu. Early childhood relate dengan sebab history datangnya penyakit mental tu daripada zaman kanak-kanak. Jadi bila kita belajar pendidikan awal kanak-kanak tu, kita belajar psikologi kanak-kanak macam mana, kita belajar banyak teori dan psikologi kanak-kanak tu dan kita boleh relate dengan zaman kanak-kanak. Why? Kenapa? Macam mana? Apa yang berlaku zaman kanak-kanak tu yang memberi kesan sampai dia boleh bawa kepada zaman besar. Dia upbringing lah, panggil upbringing istilah dia. Dan kemudian dia memberi kesan apabila saya sambung di Kelantan, saya didiagnose bertukar, mendapat bipolar type 2 disorder. Bipolar. Pernah dengar juga bipolar? Itu biasa dengar sikit. Biasa dengar. Apa yang Zaim tahu tentang bipolar? Bipolar kan, berkaitan dengan bipolar, dia satu ialah mental health issues jugalah. Dan yang saya faham dia lebih pada yang ni ke, yang akan ada halusinasi perkara-perkara itu lain? Kalau halusinasi dipanggil skizofrenia. I see. Tak apalah, saya ceritakan untuk Zaim kan. Kalau bipolar ni bermaksud dia ada 2 fasa mood, di mana dia sangat tinggi dan sangat rendah lah. Itulah kronologi macam mana saya berdapat didiagnose dengan mental illness. Sehingga sekarang saya bipolar dan masih mendapat rawatan lah di hospital dan secara terapi. Okey, baik. Sangat menarik kisahnya sebab bila cerita pasal mental health issues, kita semua suka asosiasikan benda tu semua sama je kan. Rupanya ada lagi pecahan-pecahan kecil yang kita kena perhatikan. Saya pun sendiri baru tahu ni sebenarnya. Subhanallah. Okey, baik. Mungkin persoalan yang seterusnya yang kita nak kena tanya dan kita mungkin kena selidik kan tuan-puan sidang pelayar sekalian adalah bagaimana punca ya. Punca bagaimana seseorang tu boleh terkena. Bagaimana saudari Saadah sendiri, apakah punca-punca yang menyebabkan adanya penyakit yang bipolar ni sendiri ataupun major depressive disorder awalnya tadi tu. Silakan. Okey, terima kasih saya. Okey, punca kepada mental illness ni dia sangat banyak sebenarnya, meluas dan dia boleh berbeza bagi setiap orang. Tapi kalau saya sendirilah, punca dia starter kepada tu ialah zaman kanak-kanak lah. Dan kita start diagnose tu bila benda yang dibawa daripada kecil sehingga ke besar, dia akan mula muncul menjadi penyakit apabila ada satu tekanan dan stres yang sangat melampau, which is pada zaman remaja tu. Kita mungkinlah, kalau saya sendiri, sebab saya pergi luar negara, jauh daripada keluarga, kemudian nak adapt dengan suasana Mesir, belajar medik lagi, kemudian dengan diri kita lagi, so di tekanan yang sangat banyak masa tu, so terkeluarlah penyakit itu. Dia jadi dominan macam tu. Okey, so adanya faktor-faktor luaran juga lah yang menyebabkan benda tu boleh berlaku kepada kita Dia boleh jadi faktor dalaman dan luaran. Dalaman dan juga luaran lah. Itu bila mana kita nak perhatikan dari sudut punca ya, tuan-tuan puan, pelayar-pelayar yang saya kasih sekalian, berkaitan dengan mental health issues ni memang adanya punca-punca yang kita kena selidik lah. Apakah punca-punca tu sebenarnya ada tak pada diri kita sebagai seorang remaja ataupun anak-anak kita juga sendirilah. InsyaAllah. Baik. Soalan yang seterusnya, bila mana kita dah mengenali berkaitan dengan punca ni tuan-puan, perkara yang mungkin kita nak tahu dari sudut kehidupan saudari Saadah juga adalah berkaitan dengan apakah perkara yang disebabkan mental health ini ataupun yang dialami oleh saudari sendiri tu, apakah kesan-kesan yang menyebabkan tak benda-benda yang berubah dalam kehidupan seharian disebabkan penyakit yang dialami itu sendiri, terhadap gaya hidup ke, hubungan dengan keluarga ke, perkara-perkara macam tu, ada tak? Okey, dari segi perubahan, okey, of course ada, sudah tentu ada, sebab
apabila nak diagnose mental illness ni, dia bukan sekadar ada simptom, tapi salah satunya dia ada simptom. Second, yang keduanya dia akan mempengaruhi gaya hidup. Betul. Dan hubungan dengan orang lain. Jadi kalau sepatutnya secara normalnya tumbesaran kanak-kanak dan seseorang manusia tu, dia membesar dalam keadaan dia bersosial dengan orang. Tapi saya membesar dalam keadaan saya mengasingkan diri dengan orang. Dan menjauhkan diri, dan saya ada persepsi dan ada judgemental lah dekat orang, kawan-kawan, orang sekeliling, keluarga. Menarik Sebab tu. bila datang daripada kanak-kanak, pada 6 tahun pertama kanak-kanak tu sebenarnya ialah dia akan membentuk cara kita, kehidupan kita sebenarnya. Kemudian tapi alhamdulillah bila kita dah dapat treatment tu, dia membawa satu perubahan fasa yang lebih baik lah daripada kesihatan zaman kita ada sakit mental tu sendiri. Which is dia menyebabkan saya menjadi seorang yang outgoing, suka volunteering, suka bergaul dengan orang. Saya mampu berada dekat hadapan ni pun ialah salah satu faktor positif di mana saya mencabar diri saya untuk ke hadapan. Itu ada sisi kesan negatif dan positif dan bergantung kepada kita. I see. Okay, baik. Itu satu perkara yang saya kagumi tentang saudari Saadah, sanggup bersama-sama kita dalam nak berkongsikan satu isu yang agak tebu, tapi kita kena kongsikan apakah yang luahan isi remaja yang semua yang saya rasa rata-rata sedang hadapi, dan kalau boleh sama-sama kita akan perhatikan apakah sisi dari sudut Quran dalam memberikan solusi itu, insya-Allah. Baik, soalan yang seterusnya saudari Saadah berkaitan dengan apakah perkara-perkara yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini tertrigger pada seseorang untuk ada penyakit ni sendiri? Apa benda yang trigger dia? Okey. Apa benda yang trigger? Menarik soalan ni. Sebab tak akan ada penyakit kalau tak ada punca kan? Okey. Trigger ni dia boleh jadi faktor dari dalaman diri dia. Yang pertamanya cara dia pandang diri dia, sudut pandangan diri dia. Which is kita panggil istilah dia self-image. Self-image, sudut pandang dia. Self-image ni dia bawa kepada self-esteem. Jika seseorang tu dia pandang diri dia secara negatif, secara berpanjangan, dia akan bawa kepada depression. Dia boleh membawa. Yang keduanya faktor keluarga boleh jadi. Sebab kita dibesarkan dalam circle keluarga paling mempengaruhi diri kita kan. Jadi bagaimana corak pemikiran keluarga, corak budaya keluarga tu dia akan mempengaruhi sudut pandang diri dia, cara dia pandang kehidupan, benda tu. Sebab apa yang bezakan kehidupan seorang manusia normal dengan orang yang ada mental illness ni sebenarnya, dia punya satu faktor, contohnya kalau ada negative self-talk kat diri tu biasa, tapi bagi seorang orang yang ada mental illness, dia satu benda yang berpanjangan dan berterusan, dia berkali-kali. Sebab tu ia menjadi satu penyakit. Itu yang membezakan. Sebab kadang-kadang orang suka cakap, biasalah tu kalau kau down, biasalah tu kalau ada perasaan negatif, biasalah tu. Tapi kau ngada-ngada je. Itu yang menjadi stigma. Tapi apa yang membezakan menjadi penyakit? Sebab apabila dia berlaku dalam tempoh yang berpanjangan. Itu yang paling bahaya lah. Itu salah satunya lah. Okey, baik. Terima kasih. Satu penerangan yang saya kira tidak cukup untuk kita nak membahaskan dalam satu tempoh masa yang singkat, betul saudari? Betul. Tapi itulah beberapa perkara yang kita kena perhalusi sama-sama lah, insya-Allah berkaitan dengan mental health issues ni. Kita tak boleh nak ambil renteng, kita kena perhalusi dengan satu kaedah yang sangat-sangat halus, dan kita yang paling utama kita kena ambil solusi itu daripada Quran tu sendiri, insya-Allah. Sebelum kita nak teruskan dalam sesi kita dalam TikTok episod yang kelima ni, saya nak ajak sama-sama kita untuk nak beristighfar. Kerana apa? Bila mana kita istighfar ni, moga-moga kita sedari bahawa kita ni hamba yang lemah. Kita ni perlukan satu petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, especially bila mana dia bergantung kepada masalah-masalah dalaman ni. So sama-sama pelayar-pelayar yang saya hormati sekalian, jom kita sama-sama istighfar. Boleh saudari ikut sekali lah, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Moga-moga insya-Allah selepas ini sesi yang seterusnya dalam TikTok TV kita akan melihat apakah solusi daripada Al-Quran. InsyaAllah kita berjumpa sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi kita di dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, suara remaja milenial kita. Baik, tuan-puan sidang pelayar yang saya hormati sekalian, kita sama-sama bila mana dah mendengar kisah Saadah tadi berkaitan dengan mental health issues ni, ayo sama-sama dalam kali ini kita nak membuka Al-Quran pula, melihat apakah solusi yang Al-Quran sebutkan untuk masalah ini. Oleh itu, ayo sama-sama kita bawa keluar Al-Quran yang berada bersama-sama kita dan kita buka surah Yusuf ayat yang ke-84 sehingga ayat 87 di mana saya akan bacakan kepada tuan-puan untuk kita sama-sama hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وهزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. Berikut merupakan surah yang kita baru bacakan, surah Yusuf ayat 84 sehingga 87. So, ayuh sama-sama kita perhatikan apakah perkara yang kita boleh belajar daripada surah Yusuf ayat 84 sehingga ayat 87. Bersama-sama kita dengarkan oleh PU Hafiz kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Ramai di kalangan anak-anak muda hari ini yang stres, mati ketika usia muda, tekanan darah tinggi betul. Ini yang menakutkan kita apabila ramai di kalangan kita yang tidak mencari solution yang betul untuk menyelesaikan masalah tekanan dalam hidup kita. Kita boleh lihat berapa ramai kes-kes penceraian yang berlaku. Anak-anak muda yang keluar rumah. Dan kita dapat lihat juga ketika mana statistik daripada JAKIM setiap 15 minit akan ada seorang anak luar nikah dilahirkan. Semua perkara-perkara ini akan mengakibatkan kita akan malu, takut. Dan kisah Nabi Yusuf AS ketika mana ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub AS dalam keadaan disebutkan matanya wabyaddat ainahu minal huzun, matanya sehingga putih kesedihan, sehingga kan rasa mengalami banyaknya beberapa penyakit kerana anaknya Nabi Yusuf AS diganggu dan dibiarkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Sebab itu saya nak kongsikan kepada anak-anak muda di luar sana, ialah kadang-kadang kita lihat ada orang dalam keadaan tenang. Anak-anak muda hari ni dia nak kahwin tapi susah. Duit tak ada, kereta tak ada, rumah tak ada, kan? Tapi tak semestinya itu memberi ketenangan. Saya dah lihat orang yang kaya raya, subhanallah, rumah dia memang bertingkat-tingkat, duitnya berlipat-lipat, isterinya 4. Luar biasa, tapi tak tenang hidup, stres, kan? Makin besar hidupnya, duitnya makin banyak yang digunakan dan dilakukannya, subhanallah. Tetapi apabila Allah berikan nikmat kesihatan pada kita, terutamanya anak-anak muda di luar sana, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya nak kongsikan mereka yang stres, mereka yang rasa tertekan, nak kahwin susah, saya nak ajarkan doa dan zikir yang cukup hebat, yang mana doa ini disebutkan dalam hadis Muslim, kanzun min kunuzil jannah, iaitulah himpunan daripada himpunan harta. Zikir ini diajarkan Nabi, iaitulah zikir hauqalah. Zikir apa? Hauqalah, bukannya zikir tu hauqalah tu Coca-Cola jadinya. Hauqalah ni zikir apa? Ikut saya. La haula wala quwwata
illa billah. Tidak ada upaya dan kuasa melainkan Allah. Percayalah, baca duduk seorang-seorang, baca amalan ini, bahawa ianya akan beri kekuatan. Tidak ada upaya dan kuasa melainkan Allah saja memberi kesihatan pada kita. Tidak ada kuasa dan upaya, Allah saja memberi ketenangan dalam hidup kita. Percayalah, orang yang tak ada duit sendiri pun, bila baca duduk seorang-seorang, baca 100 kali, 1000 kali, mudah-mudahan Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Ingat apa zikir tadi? La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, satu mesej yang sangat-sangat mendalam untuk kita nak harungi masalah ini bersama-sama. Ayat yang Allah SWT sebutkan dalam ayat 87, la tayasu min rauhillah. Jangan sama sekali kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan salah satu cara kita tidak berputus asa dengan rahmat Allah ini adalah cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan kita memohon Allah agar kita punya dosa diampuni dan kita dipandukan dalam kita mengharungi masalah-masalah sebegini bersama-sama. Oleh itu, lagi sekali, ayo kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Moga segala dosa-dosa kita Allah SWT ampunkan dan moga-moga dengan itulah Allah SWT akan bantu kita, memandu kita semua keluar daripada masalah yang kita hadapi pada hari ini. Oleh itu, tuan-puan, itu dia pada segmen kali ini. Kita akan teruskan pada segmen yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak walid sekalian? Dan insya-Allah untuk kali ini Walid akan berkongsi berkaitan dengan kesihatan mental. Ketahuilah, kesihatan mental ni adalah nikmat yang kita tidak syukuri. Kita rasa kita sihat, fizikal tubuh badan, tapi tanpa sedar kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan ada masalah pada kesihatan mental. Dan kena betul bila sebut kesihatan mental ni ramai di luar sana tak sedar. Sebut saja kesihatan mental, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tak sepatut dikeluarkan. Gila. Gila jangan kita jadikan bahan ejek ataupun bahan mainan. Pada kita mudah sebut, oh dia itu seorang yang gila. Tetapi itu adalah kata-kata yang mengguris hati orang yang terkena tuduhan ataupun ahli keluarganya. Jadi kita kena pastikan benda ni. Dan sebenarnya sedih, kesihatan mental ni yang merangkumi perasaan sedih, panik yang tidak menentu, resah ataupun kita kata kemurungan dan sebagainya. Ini adalah perkara biasa. Usahakan wali, anak-anak wali, para pelajar sekalian di luar sana. Para nabi pun mengalami kesedihan yang boleh membawa kepada kemurungan. Contohnya dalam surah Hijr, Allah Ta'ala tegaskan, Allah kata walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami wahai Muhammad memang tahu hatimu merasa sempit, sedih kerana kedegilan kaummu musyrikin Quraisy yang menentang. Ini perkara biasa. Bahkan Nabi Yaqub alaihi salam, kalau kita tengok dalam surah Yusuf daripada ayat 84 hingga 87, baginda pun bersedih atas kehilangan Yusuf yang sekian lama sehingga disebut putih mata baginda kerana kesedihan itu. Dan untuk anak-anak walid di luar sana, kalau kita mengalami kesedihan, kemurungan, carilah bantuan. Jangan simpan sendiri. Keluarlah untuk mencari bantuan. Dan yang pasti, orang yang paling sesuai
paling menyayangi kita, untuk membantu kita tidak lain adalah ibu bapa kita sendiri. Dan ibu bapa, oleh kerana kesihatan mental ini adalah sesuatu yang sangat unik dan juga jarang kita dengar, ibu bapa perlu terbuka, perlu belajar bagaimana nak menangani kesihatan mental. Anak kita atau siapa sahaja yang mengalami kesihatan mental, masalah kesihatan mental, perlu dikasihani mengikut cara sakit itu sendiri. Sebab apa? Kesihatan mental ni sesuatu tak nampak zahir pada mata kita. Lalu kita kata budak ni mengada-ngada. Tapi sebenarnya masalah kesihatan mental adalah satu perkara yang benar, yang betul-betul terjadi, yang perlu kepada santunan dan juga jagaan yang cukup rapi. Semoga perkongsian ini membuka mata kepada walid, anak-anak walid dan ibu ayah di luar sana supaya ada belas kasihan untuk merawat kesihatan mental yang mungkin dialami oleh anak kita ataupun siapa sahaja. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan mental, yang mana itu adalah satu nikmat yang jarang kita syukuri. Akhirnya, marilah kita sama-sama mendadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa agar kita menjadi insan yang menjadi penyejuk mata kepada semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan juga zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata kepada kami, dan jadikanlah kami ini pemimpin kepada orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pesanan buat kita semua dalam kita nak mengharungi masalah yang kita sedang hadapi ini. Topik yang sangat menarik dan semoga nasihat yang diberikan akan membuahkan kita satu insan yang terus berjuang dalam kita nak menghadapi isu ini. Baik, kita nak teruskan dengan melihat resolusi apakah yang kita boleh keluarkan daripada episod kali ini di dalam TikTok TV. So sama-sama kita perhatikan resolusi kali ini. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Ayuh sama-sama kita perhatikan resolusi untuk episod kali ini berkaitan dengan You Are Loved. Di peringkat individu, sekiranya kita menghadapi sebarang isu kesihatan mental ini, ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada di sisi, dan pastikan kita sentiasa membasahi lidah kita dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan zikir apa? Salah satu zikir yang kita boleh amalkan ialah zikir hauqalah, iaitu dengan kita berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, manakala di peringkat keluarga, pastikan kita menjadi ahli keluarga yang apabila ada di antara ahli keluarga kita itu menghadapi isu kesihatan mental ini, kita mampu untuk terima hakikat tersebut, dan lebih-lebih lagi kita menjadi orang yang terbuka dan memberi sokongan kepada ahli keluarga kita itu yang barangkali menghadapi masalah kesihatan mental tersebut. Manakala di peringkat masyarakat pula, sangat penting untuk kita tidak menjadikan isu kesihatan mental ini sebagai salah satu bahan ejekan ataupun bahan permainan yang kita akan ambil sebagai satu perkara yang sambil lewa. Tapi sebaliknya, apa yang kita boleh buat sebagai individu, ahli masyarakat, kita bagi sokongan, kita memberi perhatian dan kasih sayang kepada mana-mana ahli masyarakat yang kita ada tanda-tanda bahawa dia sedang menghadapi kesihatan isu mental ini. So baiklah, moga-moga dengan resolusi ini dia akan membantu kita mengharungi masalah ini bersama. Selamat beramal. Baik, Alhamdulillah, itulah resolusi kita pada hari ini. So ayuh kita tutup, kita mula dengan istighfar sebentar tadi. Kita tengah-tengah pun kita istighfar dan kita tutup dengan istighfar. Dengan harapan moga-moga kita semua dibekalkan dengan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita laksanakan resolusi yang kita sudah beritahu sebentar tadi. So ayuh kita istighfar lagi sekali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, moga-moga dengan istighfar ini Allah Subhanahu Wa Taala akan teruskan memberikan kekuatan kepada kita untuk laksanakan resolusi kita. Baik, sidang pelayar yang saya hormati sekalian, kita sudah berakhir, sudah sampai ke penghujung episod kelima di dalam TikTok TV kali ini. Tapi sebelum itu, minta izin untuk saya nak kongsikan beberapa perkara untuk kita nak sebarluaskan lagi TikTok TV ini kepada seramai yang mungkin supaya kita dapat terus menyaksikan ataupun menghidangkan isu-isu remaja dan kita terus saksikan apakah solusi daripada Al-Quran. Dengan itu saya nak menyahut kepada pelayar-pelayar sekalian untuk kita adakan istighfar challenge. Apakah dia istighfar challenge ini? Iaitu satu istighfar challenge yang kita akan muat naik di media sosial dan kalau boleh kita menggunakan alunan istighfar ini seperti yang telah dikomposkan khas oleh kumpulan Major 9 yang pelayar-pelayar sekalian boleh dapatkan di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, TikTok TV. Dan jangan lupa untuk hashtag, kita semarakkan istighfar challenge ini dengan hashtag istighfar challenge, kemudian hashtag istighfar anak muda dan akhir sekali jangan lupa kita hashtagkan TikTok TV. So dengan itu tuan-puan sidang pelayar yang saya hormati sekalian, berakhirlah sudah episod kelima kali ini dan semoga episod kali ini mendatangkan satu solusi, satu perkara yang menyebabkan kita bertambah iman kita kepada Allah SWT dan jangan sama sekali kita berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Dengan itu saya Dai Muda Zaim Zamri untuk episod yang kelima TikTok TV Tik Surah Tok Santun Suara Remaja Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر